استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمين وأستاذنا لجميع من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شاءوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آمين. وقال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. Dan tidaklah selayaknya bagi orang-orang yang beriman keluar semuanya berperang pada jalan Allah. Oleh itu kehendaklah keluar sebahagian sahaja dari kalangan dari tiap-tiap puak di antara mereka, supaya ada orang yang masih tinggal di situ mendalami ilmu agama, dan supaya mereka boleh memberi peringatan kepada kaumnya apabila orang itu kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka berwaspada. Surah At-Taubah ayat 122. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Humaid bin Abdul Rahman annahu sami'a Muawiyah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Daripada Humaid bin Abdul Rahman bahawa dia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan memberi kefahaman kepada orang itu dalam urusan agama. Allah adalah yang maha pemberi, sedangkan aku Al-Qasim, yakni yang membahagi-bahagi, dan akan sentiasa umat ini menang atas orang-orang yang menyanggahi mereka hingga datang urusan Allah sedang mereka berjaya beroleh kemenangan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, yang pertama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala
Karena kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, dan kita berkesempatan untuk menunaikan kewajipan yang difardukan Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-Nya, menunaikan salat fardu subuh. Dan alhamdulillah kita terpilih di kalangan orang-orang yang berjaya menyempurnakan salat fardu subuh ini secara berjamaah, yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salat berjamaah yang paling baik, yang paling banyak pahalanya. Orang yang bangun salat berjamaah subuh, maka seolah-olah dia telah menghidupkan seluruh malamnya. Orang yang dapat berjamaah isyak, maka seolah-olah ia telah menghidupkan separuh malamnya. Di tuan-tuan, dan kita juga bersyukur di kalangan orang-orang yang telah berjaya mendapat 2 rakaat sebelum subuh. Rebutlah 2 rakaat sebelum subuh, kerana ia amatlah berharga, melebihi segala apa yang kita perolehi daripada kehendak kita dalam dunia ini dan segala isinya. Apa yang kita ada, rumah, kereta, anak, isteri, duit dan sebagainya, lebih hebat lagi 2 rakaat sebelum subuh berbanding dengan semua itu. Jadi rebutlah peluang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah tuan-tuan, hari ini kita juga akan berpeluang dapat lagi satu. Tapi kena buat, iaitu kita akan dapat pahala seolah-olah orang yang mengerjakan haji dan umrah secara sempurna. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka'ajrin hajjatin wa umratin. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamman tamman tamman. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat pagi, ini salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian diikuti dengan 2 rakaat salat, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala haji dan umrah. Dan dikatakan daripada Anas bin Malik bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, taman taman taman, sempurna sempurna sempurna. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi orang yang sembahyang subuh berjamaah, dia kemudian dia berzikir, tak bangun, dia berzikir dan dia sambung dengan solat sunat 2 rakaat. Solat apa? Solat isyraq ataupun solat sunat duha. Orang yang macam ni, kata Nabi, dia dapat pahala seperti pahala orang yang menunaikan haji dan umrah secara sempurna, walaupun dia tak pergi haji dan umrah. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin rasa tak baloi, sikit sangat, tapi Allah Maha kaya. Dia boleh bagi apa yang dia nak bagi. Jadi bila kita beramal dengan ilmu dan tahu kata itu adalah salah satu dari apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rebut, insya-Allah Allah akan bagi. Jadi itu yang disebut oleh hadis Nabi dalam permulaan yang saya sebut tadi. Nabi kata, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki
Nabi menggunakan perkataan fi'lul mudhari', maknanya benda yang sedang berlaku dan akan berlaku sampai bila-bila sesuai dengan syaratnya. May yuridillahu bihi khaira, sesiapa yang dikehendaki Allah sampai bila-bila pun kebaikan baginya, yufaqihu fid din, maka Allah akan memberikan dia kefahaman dalam perkara agama. Kefahaman dalam perkara agama ni selalu disebutlah kita, tuan-tuan. Kita tengok apa yang dibahaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bila kita nak kita faham dalam perkara agama, bila kita menuntut, kita kena ikhlas. Kita belajar, kita kena ikhlas. Kerana ikhlas itu tempatnya adalah di hati. Tempatnya adalah di hati. Maka kita bertanggungjawab untuk menyampaikan, untuk pastikan ilmu yang kita belajar tu sampai ke hati, bukan sekadar otak, bukan sekadar akal saja. Kita boleh alim, tapi yang lebih utama nak faqih. Kemudian Allah kata, Nabi kata, wallahul mu'ti, Allah maha pemberi, wa anal qasim, dan aku adalah pembahagi-bahagi. Allah bagi kat kita ni melalui nabinya. Jadi apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah pemberian daripada Allah. Pemberian daripada Allah kepada kita. Maka kita rebutlah peluang ini, insya-Allah, dengan cara kita mendapat ilmu dan kita ikhlas terhadapnya, terhadap ilmu, insya-Allah kita akan termasuk golongan yang akan terpilih di kalangan orang-orang yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita sambung satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan yang dikarang oleh Al-Allamah Syekh Fahmi Zamzam, kaitan dengan penawar bagi hati. Hadis yang ke-12 yang bertajuk hindari doa orang yang kena zalim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman faqala ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahuma wa bainallahi hijabun, rawahu at-Tirmidzi wa qala hasan sahih. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Muaz, yakni Muaz bin Jabal, disebut sebagai mufti pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke negeri Yaman untuk menjadi amir dan qadhi. Lalu beliau bersabda kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muaz, hindarilah doa orang yang terkena zalim, maka sesungguhnya tidak ada antara doanya itu dan antara Allah Subhanahu wa taala sebarang benda yang mendinding, yang menjadi hijab. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan dia berkata bahawa hadis hasan sahih. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menciptakan manusia ini dalam bermacam-macam keadaan dan bermacam-macam tingkatan kehidupan dan pekerjaan. Oleh itu, yang kuat hendaklah membantu yang lemah, yang kaya hendaklah membantu yang miskin, yang pandai hendaklah membantu yang jahil, dan begitulah seterusnya. Maka janganlah yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan menindas yang lemah, dan jangan pula yang kaya menindas yang miskin, yang pandai menipu yang jahil. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal yang Nabi kirim untuk menjadi amir, menjadi ketua dan qadhi,
yang akan menghukum, menjadi wakil kepada Nabi SAW di Yaman. Bila dia nak hantar wakil ini yang akan mengurus ataupun memimpin atas nama Islam, apa yang dia buat merupakan tindakan yang mewakili Rasulullah SAW sendiri. Pada ketika itu ketua negara Islam adalah Nabi sendiri. Nabi Muhammad SAW sendiri sebagai ketua negara Islam. Bila Islam berkembang luas, termasuklah ke Yaman ini, maka Nabi hantar wakil dari kalangan seorang sahabat yang disebut sebagai antara sahabat yang mempunyai ilmu yang tinggi dari sudut fiqahnya, ilmu fiqh, ilmu fiqah, ilmu hukum hakam syariat, yaitu Sayyidina Muaz bin Jabal. Sehingga kan ulama menggelarkan dia mufti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mufti di zaman Nabi. Hebatlah tuan-tuan. Dan dia pula bukannya dia orang muda, Muaz bin Jabal ni. Dia dianggap sebagai mufti di zaman Nabi. Tuan-tuan, sebab tu dia kata orang yang terpilih ataupun yang menjadi wakil kepada amir ini, kepada pemimpin ini, yang pertama sekali dia kena ada ilmu. Nabi pilih bukan berdasarkan kekananan sahabat. Kau nak kira kanannya sahabat ni, ada lagi utama sahabat-sahabat yang lain. Tapi Nabi SAW pilih berdasarkan kelayakan, ada ilmu dia. Dan Nabi pesan pula, Nabi berpesan. Sebelum tu kisah yang masyhur yang kita selalu dengar. Apa jawapan Muaz bin Jabal? Nabi test dia dulu. Wahai Muaz, aku nak hantar kamu ke Yaman ini. Jika kamu berhadapan dengan masalah, apa keputusan kamu? Muaz bin Jabal jawab apa? Aku akan berhukum mengikut Al-Quran. Nabi tanya lagi, kalau tak ada dalam Al-Quran, nak hukum lagu mana? Dia kata, kalau tak ada dalam Al-Quran, aku akan hukum berdasarkan sunnahmu, berdasarkan hadis Nabi SAW. Kemudian Nabi tanya lagi, kalau tak ada dalam sunnah ataupun hadisku, kamu nak berhukum lagu mana? Lalu kata Muaz bin Jabal, aku akan berhukum, akan berijtihad dengan ilmu yang ada padaku. Sebab tu ini diambil oleh ulama sebagai salah satu sumber hukum apa yang disebut oleh Muaz bin Jabal ini sebagai sumber hukum dalam Islam. Dan Nabi mengakui apa yang disebut oleh Muaz bin Jabal ini. Dan salah satu pesanan Nabi SAW bila dia nak hantar Muaz bin Jabal ke Yaman ini, dia berpesan apa? Pesan tentang doa orang yang dizalimi. Maksud dia, Muaz ni nak dihantar jadi ketua, jadi qadhi, jadi amir, wakil Nabi untuk memerintah di Yaman. Nabi pesan kat dia, jaga wahai Muaz bin Jabal, ittaqi. Ittaqi ini maknanya takutlah. Takutlah da'watal mazlum, doa orang yang dizalimi. Sebab apa? Sebab Nabi kata, fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Tidak ada di antara dia, orang yang dizalim ini, doa orang yang dizalim ini, dengan Allah pendinding ataupun hijab, maknanya doanya akan dimakbulkan. Nabi pesan sebab Muaz bin Jabal ni nak dilantik jadi ketua wakil Nabi memerintah di Yaman. Jangan buat zalim. Sebab apa? Takut bila ada kezaliman berlaku, maka orang yang dizalimi itu angkat tangan, tadah tangan, berdoa kepada Allah. Doa dia tak ada hijab. Apa yang dimaksudkan dengan dizalimi di sini, nanti kita akan tengok uraian dia panjang. Ya. Pertama sekali disebut tentang penciptaan manusia.
Allah ciptakan manusia ni ada bermacam-macam ragam. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pandai, ada yang kurang, ada yang berpangkat, ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang lemah, macam-macam. Tujuan dia untuk kita saling melengkapi dalam kehidupan kita. Karena manusia tak ada yang sempurna. Selagi nama manusia, dia tak ada yang sempurna. Sebab itu manusia ini adalah makhluk yang hidup berjamaah, hidup bermasyarakat. Ada orang dia lebih tang tu, dia kurang tang ni. Orang lain pula dia lebih tang ni, dia kurang tang tu. Jadi saling melengkapi kelemahan masing-masing. Tak ada yang boleh declare, yang boleh berbangga, yang boleh kata akulah segala-galanya, aku boleh buat semua. Tak ada. Orang kaya dia tetap perlu kepada orang miskin untuk bantu dia. Untuk bantu dia. Paling kurang orang kaya dia perlu kat orang miskin untuk apa? Untuk dia dapat pahala bila bersedekah. Kalau tak, dia nak sedekah pergi ke mana? Paling kurang dia perlu. Maka sebab tu kita ni saling memerlukan. Maka elakkan daripada kita bersifat menindas golongan yang lemah. Yang kaya menindas yang miskin, yang alim menipu yang jahil. Ini semua menindas. Dan perbuatan menindas ataupun tidak memberikan sesuatu yang sesuai dengan yang berhak, itulah dinamakan zalim. Orang alim menipu dengan ilmu dia menipu orang yang jahil, orang yang tak tahu. Perbuatan menipu tersebut dianggap sebagai zalim. Orang kaya menghina orang miskin, tak mau bantu orang miskin, perbuatan tersebut dianggap sebagai zalim. Zalim ni bukan kata pi duk siksa dia saja. Bukan kata pi duk siksa dia saja. Tak bagi hak sepatutnya yang dia perlu dalam kehidupan dia, itu sudah dianggap sebagai zalim. Maka elakkan penindasan ini. Elakkan misalnya. Mereka hendaklah saling tolong menolong. Hidup kita ini kena sentiasa bertolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong menolonglah kamu. Ta'awun, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling lengkap melengkapi. Dalam apa? Dalam perkara yang disebut sebagai birri, kebaikan, benda-benda yang baik. Kita kena saling tolong menolong. Apa saja kebaikan yang melata di atas muka bumi ini, tuan-tuan, kita kena bukan pulun seorang. Mai sembahyang jemaah, benda baik. Bangun solat subuh, benda baik. Tapi jangan duk buat seorang-seorang saja. Ajak kawan, ajak anak isteri, bangun sembahyang subuh. Dalam perkara kebaikan ini kita kena saling tolong menolong. Sebab apa? Sebab dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut, sesiapa yang menunjuk jalan, man dalla ala khairin, siapa yang menunjuk jalan kepada satu kebaikan, maka dia akan dapat pahala sama seperti orang yang melakukan kebaikan yang dia ajak tadi, yang dia tunjuk jalan tadi. Tak berkurang walaupun sikit. Kita kejut orang bangun subuh, gerak orang sembahyang subuh, gerak anak isteri sembahyang subuh, isteri kejut gerak suami, gerak anak-anak sembahyang subuh. Tunjuk kepada jalan, satu jalan kebaikan ataupun jalan takwa, dia akan dapat pahala. Anak dia sembahyang, suami sembahyang, isteri kejut di rumah, abang nak azan dah, bangun pergi sembahyang di masjid. Isteri tak pergi pun, tapi dia tolong gerak. Isteri tak mai sembahyang Jumaat, tak wajib bagi dia sembahyang Jumaat, malah dalam keadaan lah ni tak payah mai pun, tak boleh pun, tapi dia mengingatkan suami, mengingatkan anak-anak lelaki dia tentang solat Jumaat, menunjuk jalan, menyiapkan pakaian dan sebagainya. Dia dapat pahala
sama macam suami dan anak-anak laki dia pergi sembahyang Jumaat. Jadi sebab tu kita kena saling tolong menolong dalam perkara apa? Birri wat taqwa, kebaikan dan takwa. Takwa apa dia? Hak mana hak Allah suruh, tinggal hak mana yang Allah larang. Hak ni kita saling tolong menolong. Sebab apa tuan-tuan, kadang-kadang nak buat satu-satu kebaikan kita tak mampu buat seorang-seorang. Macam tadi sebut, sembahyang jemaah yang terbaik adalah jemaah subuh. Jemaah maksud dia beramai-ramai. Kita nak buat seorang tak jadi, tak dapat. Tak mau tajak orang, tak mau ajak orang bersama. Dan jemaah pula adalah hadis yang panjang Nabi sebut apa? Jemaah yang lebih ramai itu adalah lebih afdal daripada jemaah yang kurang, yang sikit. Kita nak pahala sikit ke nak pahala banyak? Kok ada orang nak pahala sikit? Minggu ni heboh seorang artis di Indonesia, lupa nama dia, apa Nikita apa tak, Buya Yahya kata apa, ini orang Islam yang sangat bahaya. Dia ni, siapa nama dia, Nikita. Dia ni rajin cakap merapu. Dia tahu dia kata apa? Saya tak tamak untuk masuk syurga, dan saya bersedia untuk, ni orang Islam ni, saya bersedia untuk masuk neraka, kerana dalam neraka nanti saya boleh jumpa ramai artis-artis. Dia kata, tapi dia sebut bukan artis Indonesia, artis luar. Dia bagi contoh macam Michael Jackson, macam dia bagi contoh. Dan mungkin saya boleh buat acara di sana. Boleh buat pesta dalam neraka. Dengar tu meremang mulu rumah. Kata Buya Yahya, dia kata apa? Orang ini adalah orang Islam yang paling bahaya. Bahaya sebab apa tuan-tuan? Sebab orang jenis ni tak takut kepada neraka, seronok masuk neraka. Apa yang dia buat tak ada batas. Kalau kamu bermuamalah, ni Buya Yahya kata ni, kalau kamu bermuamalah, berjual beli dengan dia, dia tak takut untuk menipu kamu. Sebab dia, bagi dia tak takut menipu tu masuk neraka, dia tak takut buat nipu. Ada rupanya orang macam tu. Ni orang Islam, orang bukan Islam. Orang bukan Islam pun tak mau masuk neraka. Duk nak masuk syurga juga dia pun. Tapi orang Islam ada cakap macam tu. Tapi dari segi iman, kata Buya, dia kata dari segi imannya, dia berulang kali lah disebut na'udzubillahi min zalik, na'udzubillahi min zalik. Kenapa? Orang yang mempersenda syurga dan neraka, mempersenda perkara gaib, amaran Allah Subhanahu wa taala, ganjaran Allah Subhanahu wa taala dipersenda, ini termasuk perkara yang boleh merosakkan iman. Termasuk perkara yang boleh merosakkan iman. Jadi kita ni semua nak pahala banyak. Tadi dia sebut sembahyang jemaah terbaik sembahyang subuh, seolah-olah bangun hidup seluruh malam. Dan dia sebut dalam hadis yang lain, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Bahrul Mazi, solat jemaah ni yang paling baik adalah yang paling banyak jemaahnya. Sebab tu kita ajak kawan-kawan bakat mai ramai-ramai sembahyang jemaah ni, bukan untuk dia saja, untuk kita juga. Jemaah yang paling baik adalah jemaah yang paling ramai. Lagi ramai, lagi main berjemaah, lagi banyak pahala, lagi hebat ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita saling berperanan. Itu kata tolong menolong dalam perkara kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu bertolong menolong dalam perkara yang mendatangkan dosa. Tolong orang buat dosa. Orang nak buat jahat, tolong usaha lain. Budak-budak lah kan, budak-budak lah. Tolong jaga, tolong cover orang buat jahat. Wal udwan, dan juga tolong orang untuk bermusuh, jadi batu api pula lagi. Tolong orang untuk saling bermusuhan, mendedahkan keaiban orang, cucuk orang, bagi orang bergaduh.
Hak ni perbuatan yang Allah kata jangan kamu bertolong menolong. Kenapa? Kerana kamu juga akan dapat habuan. Orang tu buat dosa, kamu pun dapat dosa sama. Orang tu bermusuh, buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memutuskan silaturahim, kamu tolong, kamu pun dapat habuan sekali. Jadi dalam hal ini dikata kita hendaklah saling tolong menolong. Kasih mengasihi. Kita hidup manusia ni sebut innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka hendaklah kamu mendamaikan di antara dua orang saudara kamu yang saling bermusuhan. Damai dengan apa? Damai dengan sifat kasih sayang. Orang Islam dia terikat dengan sifat kasih sayang. Berkasih sayanglah kamu. Sebab tu namanya silaturrahim. Silah tu apa? Ikatan. Rahim, kasih sayang. Kita ni diikatkan dengan kasih sayang. Kasih sayang sebab apa? Sebab kita semua ni hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau atas dunia tak diikat orang yang beriman dengan silaturrahim, hubungan kasih sayang, esok nak jawab apa? Man ikhwanuka. Dalam kubur antara soalan yang dah bocor. Soalan dah bocor, tapi jawapan dia boleh sebutlah Tok Imam, yang baca talqin boleh duk tolong ajak lah. Tapi dia bukan jawab dengan ilmu. Dia bukan jawab dengan ilmu, dia jawab dengan amal. Sebab yang tinggal bersama dengan kita di dalam kubur nanti, dulu dah sebut, bila seorang tu dibawa ke kubur, akan menghantar dia 3 benda, 3 golongan. Yang pertama yang hantar kaum keluarga dia dan rakan-rakan dia, sanak saudara dia, tolong hantar, tolong usung buat habis. Yang kedua akan hantar sekali dengan harta dia. Dan yang ketiga akan hantar juga adalah amal dia. 2 patah balik, satu yang tinggal. Anak beranak, kawan-kawan, sayang macam mana pun dia pun tak mau tak mau duduk dalam kubur kali Kadang-kadang nak buat turun mak ayah dalam kubur pun anak tak mau. Pasal kotor. Pakai baju lawa-lawa kan, nak buat turun anak tu pun orang biasa urus kubur tahu. Lah kali orang hak korek kubur tu lah juga buat turun. Ada kes macam tu tak mau turun. Dia tak mau duduk sekali. Begitu juga harta, tak ada siapa nak pergi tanam. Dia ni kaya-kaya, berduit banyak, ada getah banyak, pergi tanam sekali dengan harta dia dalam kubur. Kalau buat aku tu kubur dah akan digali semula. Orang pertama nak gali, hak gali kubur tu duk buh apa? Tu tara Cina hak duk muhung tu pun dia buh harta, dia buh hak tipu dia buh duit kertas, kereta pun buat dengan kertas, dia buh hak tu hak betul depa pun tak buh walaupun mereka ada kepercayaan macam tu, mereka tak buh betul. Mereka kepercayaan mereka pelik-pelik sikit, nak tanam kena tengah hari. Pasal apa? Pasal malaikat berhenti rehat makan. Jadi mereka tanam tengah hari. Sekali bila mai lagi, dia kata orang ni dah lepas dah tanya, tak tanya lah. Apa jenis macam tu. Percayaan mereka pelik-pelik. Berdasarkan tu kata orang yang percaya berdasarkan logik akal tak ada iman perkara-perkara gaib. Itu payah. Jadi tuan-tuan, balik pada yang tadi, kita ni hidup kita diikat dengan kasih sayang. Sebab tu antara soalan penting yang akan ditanya, man ikhwanuka, siapa saudara-saudara kamu? Nak jawab lagu mana? Kalau atas dunia kita kerja duk gaduh. Nak jawab lagu mana? Kalau atas dunia tak ada rasa kasih sayang dengan sesama orang beriman. Tengok kawan kita orang yang beriman buat salah, tak ada rasa nak tegur. Malah berusaha pula untuk memutuskan silaturahim. Cucuk orang ni bagi bergaduh.
Bila orang bergaduh dia untung. Ni penyakit orang yang duk cari untung atas dunia ni. Antara keuntungan yang dia boleh dapat kalau orang bergaduh. Sebab apa? Dua-dua pihak dia boleh kaut. Dua-dua pihak dia boleh cari keuntungan. Ni hak duk kata, sebab tu orang Islam hari ni diperingatkan, kita ni duk bergaduh kebanyakan di tempat-tempat di negara-negara yang orang Islam berperang sesama sendiri. Pakat duk cucuk oleh kuasa-kuasa besar. Sebab apa? Mereka nak jual senjata. Mereka berlakon yang konon hak ni sokong kawan tu, hak ni sokong kawan ni, pakat jual senjata. Lain kali kita bergaduh duk test senjata mereka. Mereka duk seronok lah. Tu hak kata hak lebih besar. Hak kecil dia pun serupa ke? Cucuk kawan ni bergaduh, dia nak cari untung. Dengan kawan ni pun dia untung, dia ambil untung. Dengan hak si kawan ni pun dia nak ambil untung juga. Orang hak jenis nak cari keuntungan dengan pergaduhan. Tapi takutlah dengan apa yang akan berlaku dalam kubur nanti. Salah satu soalan dia, siapa saudara-saudara kamu? Boleh tak jawab, orang beriman saudaraku? Kalau duk atas dunia kerja memutuskan silaturahim. Sebab tu kena tanam, kita kena berkasih sayang dan juga bekerjasama untuk mencapai kehidupan yang bahagia dalam masyarakat. Saling bekerjasama untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia ni apa dia tuan-tuan? Yang paling utama kita rujuk kepada doa yang selalu kita baca dan dilazimi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ni apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, dalam kehidupan kami di dunia, apa dia? Hasanah, kebaikan, kebahagiaan. Apa dia hasanah fid dunya? Ulama-ulama tafsir dalam mentafsirkan ayat ini, yang paling utama adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keredaan Allah. Itu hasanah fid dunya. Kita minta Allah bagi pada kita kebahagiaan dunia. Kebahagiaan dunia ni apa dia? Kebahagiaan dunia yang paling utama adalah kita mampu untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Saling bekerjasama untuk mendapat kehidupan, kebahagiaan hidup di dunia ini. Maka kebahagiaan yang paling utama adalah saling bekerjasama untuk dapat jadi hamba Allah yang taat. Saling melengkapi sama kita untuk kita jadi hamba Allah yang taat. Doa ni dilazimi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sedia maklum, Nabi bila dia angkat tangan berdoa, pasti Allah akan makbulkan. Dalam Quran ada cerita Nabi baru duk tengok ke langit sebagai tanda berhajat. Antara kisah dia, berhajat supaya diberi kebenaran bertukar arah kiblat. Lama habis ke upah. Dia tak ada nak habis. Qad nara taqalluba wajhaka fis sama', sesungguhnya kami melihat kamu sentiasa mendongak ke langit, kata Allah. Tak angkat tangan lagi, baru duk terasa nak. Kira macam itulah, lebih kurang mudah kita faham. Tak angkat tangan lagi, baru terasa teringin nak. Allah bagi terus ya. Itu Nabi. Jadi bila Nabi angkat tangan tadah Rabbana atina fid dunya hasanah, kita tengok balik apa yang kebaikan yang Allah beri kepada Nabi. Yang pasti Allah pasti makbul doa dia, pasti makbul. Tapi adakah dia tak difitnah? Tak, hidup dia sentiasa difitnah. Dia tak dimusuhi? Tak, hidup dia sentiasa dimusuhi, diperangi. Hidup dia sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasanah ni bukan hak tu. Hasanah fi dunia ini, Nabi sentiasa berjaya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan yang sebenar. Dengan apa cara sekalipun kita dapat laksanakan perintah Allah. Itu kebahagiaan yang sebenar. Menzalimi seorang adalah menyalahgunakan kuasa atau kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya pasti akan mengambil tindakan untuk membela yang lemah lagi yang teraniaya.
Maka dari kerana itu doa orang-orang yang kena zalim adalah mustajab dan terus saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kata apa siapa kita tengok orang tu kena zalim, doa tak Allah tak bagi terus pun. Kita ni duk baca terus Allah tu macam kita. Minta A bagi A, minta B bagi B, kita duk baca lagu tu. Kita kena faham makbulnya doa, mustajabnya doa ni bukan maksud apa yang kita minta terus dapat. Ni kita pun malas lah nak berdoa, Allah tak bagi pun dikatakan pada hari Jumaat ada waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab. Jadi rebut peluang berdoa banyak-banyak pada hari Jumaat. Malas nak berdoa tak dapat pun. Kita doa hak kita nak. Kita tak tahu, Allah Maha mengetahui dia nak bagi hak mana. Kita tak tahu siapa yang berdoa pagi ni supaya dapat bangkit sembahyang subuh berjemaah. Sebelum tidur ada doa lagu tu. Tapi Allah bagi kat kita. Allah bagi kat kita boleh bangkit sembahyang subuh berjemaah. Siapa yang doa pagi ni supaya dia bangun sihat, tak ada sakit, tak bangkit-bangkit kena gout. Saya minggu lepas kena gout seminggu. Kita tak doa lagu tu, tapi Allah bagi. Tu nak kata Allah tu bukan macam kita. Kita ni nak A, doa minta A nak A minta B nak B. Allah dah, dia bukan macam tu. Kau minta paling kurang tuan-tuan, yang wajib Allah bagi apa dia? Pahala. Sebab doa tu adalah bila orang berdoa, dia duduk di dalam makam apa? Dia duduk dalam pengharapan, ar-raja. Dia kata ini adalah salah satu daripada makam ubudiyah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang berdoa dia mengharap. Harap kata apa? Harap ke Allah. Ketika itu dia sedang berta'abbud, dia sedang mengabdikan diri kepada Allah. Angkat tangan doa tu ibadah. Dapat pahala. Yang pastinya kita akan dapat pahala. Kita tak minta pun, masa angkat tangan tak minta pahala pun, tapi Allah bagi tu dah. Hak tu confirm Allah bagi. Syarat dia ikhlas lah. Ibadah ni mesti syarat ikhlas. Lain daripada tu tak terima. Yang kedua, minta hak betul. Jangan minta hak tak betul. Minta bagi buat benda, bagi dapat benda-benda yang haram tak jadi. Itu tak boleh. Ada doa yang harus, ada doa yang haram. Itu kita kena tahu lah. Sebab tu balik pada ilmu tadi. Jadi tuan-tuan, Allah bagi. Jadi jangan kita zalim. Sebab bila zalim, kita takut dengan doa orang yang dizalimi ini. Namun bilakah tindakan itu akan berlaku, maka terserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut tadi. Bila diangkat tangan orang yang kena zalim, diangkat tangan berdoa, bila benda itu akan berlaku, apa yang dia bagi, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah nak tunjukkan pada manusia, dia bagi terus. Kadang-kadang dia bagi terus. Dan kita tak heran kenapa orang Palestin tak doa ke? Depa duk kena zalim dengan Israel. Tak doa ke depa? Depa lebih daripada kita berdoa. Depa Allah tak bagi? Tak bagi lagi ke antara tu? Allah tak bagi lagi ke kat depa antara tu? Orang yang duduk di sana depa tahu Allah dah bagi dah. Kalau Allah tak bagi, tak tolong depa, lama dah depa tu ruyuk atas peta dunia ni tuan-tuan. Sebab Israel ni bukan calang-calang, bukan calang-calang jentera, alat kelengkapan perang yang mereka guna. Bukannya takat main tembak-tembak terbih-terbih tak. Kalau mereka nak, kalau dari segi adat kata, dari segi akal kata, sekali mereka serang, ruyuk dah Palestin tu, orang Islam Palestin ni habis dah. Tapi sampai kelar tak habis-habis, walaupun lawan kadang-kadang dengan baling batu tu maknanya Allah dah tolong. Cuma kita tak rasa kalau kita duduk jauh. Tapi kalau kita fikir dengan akal yang logik, maknanya Allah dah tolong mereka banyak dah. Itu maknanya Allah sedang menolong mereka. Sebab tu kita kena faham, doa ni itu hak Allah. Dia nak bagi lagu mana, dia nak bagi bila, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dilaksanakan di dunia ini, maka akan diselesaikan di akhirat nanti. Dan ini adalah salah satu daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala.
disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Hadis ini disambung lagi dengan apa? Dengan jauhi doa orang yang kena zalim walaupun ia adalah seorang kafir, kerana doanya tidak ada hijab. Ditambah dalam Musnad Imam Ahmad, walaupun doa orang kafir. Maknanya zalim ni tak boleh walau kepada siapa. Jangan dengan orang kafir kita pergi zalim dia. Dengan orang kafir pun kita tetap tak boleh zalim. Jadi kita ambil pengajaran daripada hadis ini, tuan-tuan, jauhilah sifat zalim, menindas ataupun merampas hak orang lain dengan apa cara sekalipun. Kita ni semua disebut dalam hadis yang lain, kata semua orang adalah pemimpin. Setiap orang akan dipersoalkan Allah tentang kepimimpinannya. Maka antara salah satu persoalan berkaitan dengan kepimpinan ini adalah adil. Hendaklah kita jadi al-imamul adil, imam yang adil, yang disebut oleh hadis Nabi, dalam satu hadis Nabi, sebagai golongan yang pertama yang akan mendapat naungan arasy Allah ketika di mahsyar nanti. 7 golongan yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari tak ada siapa pun boleh bagi pertolongan, boleh bagi naungan. Yang pertama sekali Nabi sebut apa? Al-imamu al-adilu, imam yang adil. Lalu kita akan jawab, aku tak jadi tok imam tak dapat bukan hak tu. Bukan kira kita jadi tok imam ke tak. Semua pakai nak berebut jadi tok imam habis kan. Siapa nak jadi makmum? Maksud dia pemimpin yang adil. Dan Nabi sebutlah hadis-hadis, setiap orang adalah pemimpin. Mana kita pun berpeluang jadi orang yang akan mendapat naungan arasy Allah ini. Naungan di hari yang tidak ada siapa boleh menaungi, membantu kita, iaitu jadi pemimpin yang adil. Elakkan zalim dengan anak, isteri dan sebagainya, dengan pekerja-pekerja. Kalau kita jadi majikan, dengan siapa saja yang kita mempunyai kuasa ke atasnya, elakkan zalim, berikanlah keadilan. InsyaAllah kita akan selamat. Jadi tuan-tuan, hari ini saya berhenti setakat tu. Lepas ni nak pergi kayu sekat lu. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang kita sebut pada hari ini. Mohon maaf jika ada terkasar bahasa, dan marilah sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat semua kebaikan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita pada hari ini. InsyaAllah kita berusahalah jadi orang yang baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. InsyaAllah hidup kita akan ada keberkatan pada hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terbitnya matahari pada hari ini penuh dengan keberkatan, kerana hidup orang yang berkat inilah hidup yang bahagia. Cubalah kita cari keberkatan dalam hidup kita ini, insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi tuan-tuan, macam yang disebut tadi, ambil kesempatan tak lama solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat untuk kita sebelum kita keluar daripada masjid. Jangan kita sombong dengan Allah. Nah, ini tawaran ini daripada Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi kita buat dengan apa yang ditawarkan ini, insya-Allah tuan-tuan. Tahun ni orang tak boleh pergi haji, tapi kita berpeluang dapat setiap minggu paling kurang pun. Sebab orang yang duduk lepas sembahyang subuh, dia berzikir, kemudian dia sembahyang sunat. Sembahyang sunat 2 rakaat lepas subuh ni apa dia? Bila sembahyang isyraq ataupun sembahyang duha. Ni duha belum lagi kot. Duha belum lagi, boleh sembahyang sunat isyraq. Duha belum lagi. 28 minit selepas syuruk. Duha. Wallahu alam. Marilah sama-sama kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك
كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلى وأعلم.